Itu apa yang kita bincang, last class, iaitu 6.1 refraction of light. Okay? Semua dengar soal cikgu clear? Siapa yang baru masuk tu? Semua clear soal cikgu? Cikgu takut ada yang tak dengar ni. Daripada tadi cikgu dah cerita. Nabil dah ambil air dah? Ni kita lama sikit. Okay, Nurin baru masuk. Okay, dah. Alright, ni kita lama sikit. Kita akan break dalam lepas sejam. Kita akan break sekejap. Bangun-bangun minum air ke apa ke. Dan kita sambung sampai 7 suku hari ni. Tapi cikgu tak rushing. Jadi bila kita ada lebih masa, sebenarnya actually cikgu lebih suka sebab apa? Kita boleh buat banyak lagi soalan. Okay, cikgu nak tunjuk fenomena. Fenomena di mana permukaan air, tapi kamu kena duduk dalam air tu. Macam brother ni, dia duduk dalam air tu. Okay, ada kawan dia baru masuk. Okay, Fahmi check dulu suara tu. Suara cikgu clear ke tak? Okay, fenomena pantulan dalam penuh. Okay, fenomena pantulan dalam penuh hanya boleh berlaku di dalam kes di mana medium yang lebih tumpat ke kurang tumpat. Okay, lebih tumpat ke kurang tumpat. Maksudnya kes dia adalah kes yang ini. Cikgu tunjuk balik. Kes dia ada dua. Sekejap cikgu tunjuk gambar sebelum ni. Kes dia adalah kat sini. Okey, jadi total internal reflection hanya boleh berlaku daripada bila proses tu berlaku di mana daripada kawasan yang tumpat ke kurang tumpat. Udara kurang tumpat kan. Jadi total internal reflection boleh berlaku kat sini saja. Kat sini tak boleh berlaku. Kalau daripada kurang tumpat ke lebih tumpat, dia tak akan berlaku pantulan dalam penuh. Dia jadi pantulan biasa saja. Okey? Okey, itu cerita dia. Itu syarat yang pertama dia. Syarat pertama dia untuk berlaku pantulan dalam penuh ataupun total internal reflection. Okey, Rika patah balik. Okey, so sebab tu dalam air, cahaya dia daripada dalam air, dia kena permukaan air. Permukaan air dia nak keluar ke udara. Udara dia kurang tumpat, betul tak? Jadi dia pantul balik. So bila pantul ni seolah-olah dia jadi cermin. Nampak? Dia keluar badan dia dekat ni. Tapi permukaan air belah dalam, permukaan air tapi belah dalam. Bukan belah luar tu, belah dalam tu. Macam sky mirror macam Najla pergi tu bukan dia. Itu belah atas tu pantulan biasa. Jadi dia berlaku dalam. Berlaku dalam. Jadi dia dalam permukaan air yang belah dalam yang jadi cermin. Ini fenomena kita panggil pantulan dalam penuh. Boleh faham situasi tu? Okey, sekarang ni kita nak tahu apa syarat yang boleh menyebabkan peristiwa ini berlaku. Okey? Peristiwa ni berlaku. Nampak? Ada satu atlet renang pun, dia boleh dapat image dia kat atas tu. Jelas lah, nampak macam cermin image dia. Ni image dia. Okey. Ini fenomena yang kita nak discuss hari ni. Okey. Kalau kita baca definisi, pantulan dalam penuh cahaya yang terkena permukaan yang kurang ketumpatan, iaitu udara lah, daripada kawasan yang lebih tumpat kepada kurang tumpat, di mana sudut tuju melebihi critical angle. So apa yang cikgu nak highlight kat sini adalah macam mana kita nak detect critical angle tu. Okay, kita tengok syarat dia. Okay, kita move lagi. Itu gambar saja. Alright, di kes dia macam ni. Alright. Kamu tengok gambar yang sebelah kiri yang pertama, di sebelah kiri kita ni. Kita tengok, bila dia berlaku yang kes yang pertama ni, cikgu tanda ni yang pertama, ini fenomena pembiasan cahaya yang biasa saja. Pembiasan cahaya yang biasa saja. Maksudnya, sudut tuju, dia keluar kepada udara, dia berlaku refracted ray. So, dia berlaku. Tapi kalau kamu increase incident angle,
pada satu tahap dia akan, contoh I ni, I pertama, cikgu kembangkan lagi I tu, dia jadi contoh mungkin sini mula-mula 10 darjah. Cikgu up bagi dia jadi 20 darjah. Bila 20 darjah, apa berlaku pada R? Refracted ray dia akan makin lama makin besar, betul tak? Setuju? Setuju ah? Bila cikgu besarkan incident angle, jadi refracted angle pun akan makin besar. Boleh setuju yang tu? Setuju ah? Why saya setuju? Yang lain setuju tak? Setuju Raihan, terbaik ah. Jadi cikgu akan besarkan lagi. Contoh kita up jadi 30 darjah sudut angle tu. Jadi pembiasan pun akan jadi lagi besar. Sampai satu tahap dia duk turun sampai satu tahap dia akan lalu betul-betul dekat permukaan. Dia akan lalu betul-betul dekat permukaan. Okey? Masa tu R kamu adalah 90. Okey? Jadi that moment incident angle tu kita panggil adalah critical angle. I tu adalah critical angle. Critical angle adalah angle of incident. Okey? Angle of incident ataupun incident angle yang menyebabkan 90 darjah. Yang menyebabkan angle of refraction tu 90 darjah. Boleh faham ah? Sudut I yang menyebabkan R tu jadi 90. I dekat berapa darjah yang menyebabkan dia jadi 90. Boleh faham ah? Itu kita panggil critical angle. Bila incident angle kamu lebih daripada, contohlah sini 40 dia jadi. Jadi kita up 10, 20, 30 masih jadi situasi pertama. Bila masuk 40 dia jadi situasi kedua. Kita panggil incident I itu adalah incident critical angle. Kalau bahasa Melayu dipanggil sudut genting. Okey? Apa berlaku kalau kamu terus tingkatkan sudut 7 tu? Bila kamu tingkatkan 50 darjah, maksudnya besar daripada sudut critical angle tu, maka baru berlaku pantulan dalam penuh. Okey? Jadi nak berlaku pantulan dalam penuh ada dua. Yang pertama, mestilah medium tu dia travel daripada high optical density to low optical density. Ini syarat pertama, boleh salin lah. Yang kedua adalah incident angle mesti lagi besar daripada critical angle. Okay, so jadi sekali lagi, maksudnya kalau incident angle tadi adalah 42 darjah, maksudnya kalau kurang daripada 42 darjah, dia akan jadi K1 tu. Maksudnya dia akan jadi pantulan biasa. Pembiasan biasa, dia akan keluar. Dia akan keluar daripada objek tu. Tapi kalau lebih daripada 42 darjah, I lebih daripada 42 darjah, maka dia akan berlaku pantulan dalam penuh. Inilah story kita hari ini. Pantulan dalam penuh. Semua cahaya tu masuk dalam balik, dia tak nak keluar. Yang ni dia nak keluar, yang ni dia tak nak keluar. Dia tak nak keluar, dia duduk dalam. Inilah fenomena pantulan dalam penuh. Boleh ah? Boleh semua? First kali kena tahu dulu apa dua syarat dia. Cuba tulis kat cikgu apa dua syarat dia kat situ. Boleh tolong type tak? Apakah dua syarat untuk berlaku pantulan dalam penuh? Yang pertama, okey, ambil masa untuk. I lebih besar daripada C. Okey, itu syarat pertama. Syarat kedua. Betul lah kan? Satu lagi. Syarat pertama dia untuk berlaku from high optical density to low optical density. Terbaik Nabila, terbaik Raihan. Okey, itulah dua syarat yang perlu untuk berlaku pantulan dalam penuh. Dalam bahasa Melayu, sudut 7 lebih besar daripada sudut genting. Okey, sudut 7 lebih besar daripada sudut genting. 7 lebih besar dari sudut genting. Okey, Wais tanya. Okey. Kalau daripada high optical density maksudnya daripada medium.
medium berketumpatan medium berketumpatan tinggi ke rendah. Okey. Yang kedua daripada medium berketumpatan optik yang tinggi ke rendah. Ikutlah kamu nak pusing ayat tu pun boleh. Tapi situlah yang penting optik ketumpatan optik tinggi ke ketumpatan optik rendah. Boleh wise ah? Yang lain pun samalah yang belajar bahasa Melayu tu. Jadi kalau kita tengok balik, disebabkan sin kita masa dekat C tu sin kita 90 darjah kan? Kalau kita tekan sin 90 darjah kat kawasan 2 tu, dekat sini kalau kita nak cari N, jadi R tu akan jadi sin 90 per sin I. Tapi I ni kita ganti dengan C. So, kita boleh tahu density yang kedua. Density medium kedua. Density medium pertama kenapa tak tulis? Sebab density medium pertama 1. Bila 1 dia tak effect lah. Jadi equation tu become like this. Jadi N sama dengan 1 per sin C. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kamu tahu refractive index of the object, nilai indeks biasan objek, kalau kamu tahu indeks biasan sesuatu objek, kamu mesti boleh tahu dia punya sudut genting. Okey? Kalau kamu tahu C, mesti kamu boleh tahu C. Kalau kamu diberi N dia, mesti kamu boleh tahu C. Okey? Contoh, jom kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh. The figure shows a light ray travelling from air to prism with a refractive index 1.49. So dia punya N, objek ni N dia adalah 1.49. Jadi kalau kita nak cari C dia, berapakah C dia? Critical angle, sudut genting. C adalah sudut genting. Macam mana kita nak cari C dia? Boleh kira ke? Hopefully boleh kira, matematik biasa saja ni. 1.49 sama dengan 1 per sin C. Okey. Ramai student dia silap matematik, dia terus bahagi 1.49 bahagi dengan sin 1. Tak boleh. Jawapan dia adalah kena tukar tempat, dia dapat sin C sama dengan 1 per 1.49. Okey, tekan dulu kalkulator. 1 per 1.49. Tekan shift sin. Sebab sin bawa ke sana dia jadi shift. Tekan shift Nabi, tak habis lagi tu. Bawa sin ke sana. Bawa sin pula ke kanan. Okey, bawa sin ke kanan. Dia akan jadi C sama dengan sin inverse 0.667 something tu. Tekan je answer. Okey, kamu akan dapati 42.16 lah kita ambil. 16, cikgu nak ringkaskan. 16 darjah. Alright, 16 darjah. Okey, kita bagi satu fenomena kat sini. Dia tanya complete the path of the light ray until it exit the prism. Ini pernah keluar SPM. Jadi jom cikgu akan tunjuk kat kamu kes tu macam mana. Okey, bila satu incident ray dia masuk 90 darjah, dia terbias tak? 90 darjah dengan permukaan dia terbias tak? Refracted tak? Okey, soalan kedua. Okey, soalan B ni dia tanya, okey, soalan cikgu, dia suruh lukis balik ray diagram ni. Okey, bila dia masuk 90 darjah ni, dia terbias ke tak? Ini momen yang pertama kamu kena nilai. So, ray ni bila dia masuk kawasan ni, dia straight ke, dia corner ke kanan ke? Kalau dia corner, dia naik atas ke, dia turun bawah ke? Dia macam tu. Jadi, bila dia betul-betul straight, dia tak akan terbias. Betul tak? Cahaya kalau masuk medium lane dengan betul-betul 90 darjah, dia tak akan terbias. So, dia akan straight. Okey. Dekat momen ni yang kita nak tahu. Okey, incident angle dekat sini. Okey, berapa sudut kat sini?
Berapa sudut kat sini cikgu tanya? Dia bagi situ 45. Siapa boleh kira? Daripada gambar rajah tu dia macam matematik sikit. Gambar rajah tu berapa sudut I tu? Okey, cikgu tunggu dulu seminit. Siapa yang dapat? Raihan cakap 45 juga. Okey, betul lah 45 juga. Semua dapat ah. Kalau tak dapat cikgu tunjuk. Okey, sebab apa? Dia segitiga ah. Okey, tengok segitiga tu siapa yang tak nampak boleh zoom kawasan kat sini. Zoom kawasan kat sini ya. Okey, 90 darjah. Dia akan masuk 90 darjah kat sini. 90 darjah. Dan ini segitiga. Yang biru ni segitiga. Okey. Kalau dia dah 90, dia 90, sini 45, maka sini pun mesti 45. Sini mesti 45 darjah juga. Bila sini 45 darjah, cikgu buat garis normal. Garis normal ni adalah 90. Maka I juga mesti 45. I mesti 45 darjah juga. Okey. Dapat takif ah? Yang lain? Yang lain dapat ah? Cikgu tahu bukan takif saja tanya. Bagus takif, tolong tanya untuk kawan-kawan juga. Yang lain dapat? Faham ah macam mana kita nak dapat angle tu? Okey. Bila dah dapat angle ni, dia suruh judge. Maka momen yang kedua ni, dia daripada kawasan tumpat ke kawasan kurang tumpat. Udara kat sini ya, udara kat luar ni. Maka cikgu sekali lagi nak tanya kamu, I dia 45 darjah, maka that moment dia berlaku pantulan dalam penuh ataupun pembiasan biasa saja. I 45. Sudut genting 42.16. Okey? Maka berlaku pantulan dalam penuh ataupun tidak. Itu persoalan dia. Berlaku sebab I lebih besar daripada C. Okey. I lebih besar daripada C. Jadi kita sambung ray tu. Ray tu berlaku pantulan dalam penuh. Bila pantulan dalam penuh, dia akan ikut hukum pantulan dalam penuh. Bila sudut 745, sudut pantulan pun kena 45 juga. So ray akan jadi macam ni. Bila dia kena kat sini, berapa dia jadi? Sini 45, sini 45 juga. Sini 90, sini 45. Maka garis normal. Boleh zoom kat sini, maka dia akan berlaku 45 juga. Maka dia akan keluar dengan 45. Berlaku lagi pantulan dalam penuh. Dekat kes ketiga, berlaku lagi pantulan dalam penuh. Maka cahaya tu sebenarnya dia akan patah balik. Masuk kat sini, dia akan keluar balik. Design ni digunakan secara meluas. Okey, prisma segitiga ni. Di mana cahaya kalau kamu suluh kat dia, dia keluar balik cahaya tu. Keluar balik cahaya tu. Fenomena ni kamu nampak kat mana? Boleh faham Boleh faham yang ni ya? Key dia adalah I lebih besar daripada 42 macam Takif tulis tu. Betul. Okey, sekarang ni cikgu nak check sekali lagi dengan kamu. Cikgu letak satu prisma tapi refractive index dia adalah 1.55. So critical angle dia berapa? Okey, critical angle dia 40.15. Terbaik 40.15. Jadi bila dia masuk sini, dia berlaku tak pantulan dalam penuh? Dia berlaku tak pantulan dalam penuh? Dekat situasi kedua ni, dia akan berlaku.
Dia akan berlaku ke tak? Dia akan berlaku sebab sudut pantulan tu sudut 7, 45 sini. Apa nama Nabil? I dia masih lagi 45. Sebab dia masuk straight. Okey, 45 dia berlaku. Dia 45, maka dia akan berlaku 45 juga. Okey, 45 pantulan dalam penuh, 45. Dia akan keluar balik. Yes, berlaku. Okey. Jadi, kamu nak dapat keluar ni, sudut ni yang penting. Kamu nak dapat balik 45 tu yang penting. Alright? Alright, tu contoh soalan lah. Contoh soalan ya. Okay, nanti kita buat lagi. Cikgu tunjuk aplikasi dia. Yang tu je. Okay, aplikasi dia adalah Rainbow. Macam mana kamu boleh nampak apa nama pelangi. Pelangi berlaku pantulan dalam penuh dalam titisan air hujan. Sebab tu syarat untuk nampak rainbow, syarat dia adalah hujan tak boleh lebat. Dia kena renyai-renyai. Okay? Dan bukan kamu tak boleh duduk kat kawasan hujan. Hujan tu berlaku dekat kawasan rainbow tu. Hujan tu berlaku dekat kawasan rainbow. Kamu duduk kat sini. Kamu kena duduk dekat sini. Kamu duduk kat sini. Oh, tak nampak kamu. Kamu kena duduk belakang luar daripada hujan tu. Jika tidak kamu tak nampak. Sebab dia sudut dia 45, 42, air kurang sikit je. Air besar sikit, sorry. Lagi apa dia fenomena lagi? Ini kita panggil mirage. Pernah tak tengok? Cikgu, ayah, ibu kan, kamu panggil papa kan, mama ikut kamu kan. Depan tu ada air, tapi sampai dekat-dekat tak ada air tu. Pernah tak berlaku? Perasan? Ini kita panggil mirage. Fata Morgana. Semua menipu je. Okay? Kan? Pernah tak perasan benda ni? Mirage ni. Ariana pernah. Siapa dia? Takkan Ariana seorang je pernah tengok. Yang lain pernah tak jumpa benda ni? Dia biasa kat highway panjang. Boleh nampak. Okay? Waktu panas. Okay. Dia berlaku pantulan dalam penuh. Pantulan Iman pun pernah nampak juga. Fatira, Nurin, okay, terbaik. Bagus. So kamu memerhati juga. Malam je tak boleh nampak. Okey, benda ni berlaku waktu siang. Okey, berlaku waktu siang sebab pembengkokan cahaya sampai duk bengkok. Mula-mula pembiasan dekat fenomena satu tu pembiasan. Kat sini pembiasan mana warna. Okey, kita buat. Dia berlaku pembiasan tapi pembiasan berlaku total internal reflection. Jadi mata kamu nampak. Sebenarnya yang kamu nampak tu adalah image awan, image langit ataupun sky. Okay? Kalau macam ni sky. Sebenarnya image tu adalah image awan, langit yang kamu nampak sebenarnya. Jadi jangan tertipu. Apa lagi contoh dia kamu dapat? Okay, ini yang kita jumpa. Yang dia orang guna periskop. Dia panggil periskop. Kalau dasar laut ni macam submarine, dia nak tengok, dia nak terompong kat luar tu. Dia nak terompong kat luar. Jadi dia guna, nampak image tu masuk. Berlaku pantulan dalam penuh dekat mana? Dekat momen tu. Dekat situ berlaku pantulan dalam penuh. Okey, berlaku lagi pantulan dalam penuh. Okey, masuk mata dia. Jadi benda yang kat luar boleh masuk bawah. Lagi contoh cikgu, habislah pantulan dalam penuh ni, nanti kita buat latihan. Cikgu nak bagi tahu saja. Fiber optik. Internet wifi kamu pakai fiber optik kan? Fiber optik. Cahaya boleh hantar. Kamu boleh hantar cahaya. Sebelum ni cahaya laju gila dan dia boleh bergerak lurus saja. Macam mana kamu nak kontrol? Kamu guna fiber optik. Di mana berlaku pantulan dalam penuh, dia akan bend. Menarik ini ya. Yang ni memang menarik. Buat menyebabkan internet kamu dan maklumat dapat dihantar dengan sangat-sangat pantas. Okey, nampak fiber optik masuk. Rangkaian fiber optik ada satu Malaysia kat bawah tanah. Biasanya kalau gempa bumi, internet kita akan kacau sebab dia hantar menggunakan fiber optik ni. Okey, fiber optik. So cara dia berlaku adalah dia kena ada dua layer. Outer cladding dengan inner core. Dia ada dua kaca. Kaca dalam dengan kaca luar yang mempunyai
Indeks biasanya berbeza. Siapa yang low, siapa yang ni kena hafal lah. Kamu kena hafal siapa yang low, siapa yang high. Yang luar kena low. Boleh salin ni ya. Yang dalam core kena high refractive index. Contoh mungkin sini dia punya refractive index dia 2.3. Yang luar ni mungkin 1.1 saja. Okey, tapi yang dalam kena lagi tinggi. Yang ni kena take note lah. Biasa dalam soalan suka keluar yang ni. Fiber optik kamu pernah tengok? Cikgu rasa kamu pernah tengok. Contoh dia yang macam ni. Pernah tengok tak fiber optik ni? Ni fiber optik lah. Dia berlaku yang macam dalam tu. Belakang dia tadi. Dia lalu dia keluar kat hujung optik fiber tu. Itu yang kamu tengok. Dia keluar kat hujung-hujung tu. Cahaya hantar daripada dalam tu. Dia keluar kat hujung. Dia macam rambut kalau kamu goyangkan. Lagi cantik nampak. Okey, pernah tengok tak benda ni? Pernah tengok lampu ni? Ingat bunga api tadi tak? Dia bukan bunga api ya. Dia fiber optik. Dia macam kat dalam ni, belakang ni. Fiber optik yang lembut. Dia boleh beralun. Fahmi kita ada dulu kat rumah dia. Fiber optik ya. Jadi cahaya tu dia boleh travel sampai dia keluar kat ujung tu. Nampak dia keluar kat tip tu, ujung-ujung tu. Tu yang bercahaya ujung-ujung tu. Itulah fiber optik. Alright, terbaik. Fahmi ada. Mama ingat bunga api. Wah tak pernah tengok Alright, inilah. Nanti tengok lagi. You tengok YouTube je sekarang ni ya. Tekan je fiber optik. Kesian dia. Yang ni. Malam-malam siapa nak buka lampu kat kamu jalan highway tu. Yang kuning-kuning line tu. Kan? Habis elektrik banyak ya. Kena hari Isnin, hari Rejah kan. Hari Selasa. Kan? Highway contoh Lebuh Raya Pantai Timur kan. Highway Plus. Tengah-tengah 2-3 pagi. Takkanlah kita nak buka lampu terang benderang kuning tu. Sebenarnya tak ada. Benda tu sebenarnya dia kena lampu kereta kamu. Bila kena lampu kereta kamu dia keluar balik. Jadi dia menggunakan aplikasi tu. Lampu kereta kamu punya lampu tu dia kena dia pantul balik. Dia pantul balik tu kena masuk mata kamu. Ingat tu paku jalan. Dia cahaya. Ada tepi-tepi jalan pun ada. Tak ada siapa nak buka lampu kat kamu 2-3 pagi tu. Habis elektrik je. Kamu je lalu 2-3 pagi tu. Kan? Sejam 2-3 biji kereta je lalu. Jadi dia tak praktikal. Function dia apa? Function dia nak bagi kamu nampak jalan lah. Okey? Gelap gelita tu kamu tak nampak jalan. Kadang kamu tak nampak sisi jalan. Line tengah tak nampak. Kan? Selain tinggi tu boleh bunyi gedeg-gedeg tu memang bagi kamu sedar sikit lah. Kalau mengantuk kena gedeg-gedeg tu kamu boleh jaga. Itu driver lah. Jadi kamu tahu sini dia punya divider. Kalau tak ada sekarang ni susah juga. Kan kadang-kadang gelap, hujan lebat, tak nampak divider jalan. Okey? Jadi kita perlukan cahaya. Jadi benda-benda ni takkanlah nak letak 24 jam cahaya dalam tu. Jadi kita guna kaedah reflektor. Reflektor ni memang jimat. Jimat gila tenaga. Kamu letak mana pun dia reflect ya. Kamu ada cahaya, kamu suluh kat dia, dia suluh balik. Melainkan kamu tak ada cahaya lah. Kereta kamu tak percaya memang tak nampak benda tu. Gelap gelita. Jalan raya. Okey? Benda tu dia dapat. Nampak? Sebab apa dia panggil cat eye reflector? Sebab apa dia panggil cat eye reflector? Nama benda ni adalah cat eye reflector. Dia orang tengok kucing lah menyebabkan dia orang boleh menghasilkan benda ni. Bila dia orang tengok kucing tu, macam Nabi cakap, macam mana kucing, aku suluh kat dia lampu, tiba-tiba dia boleh suluh balik lampu tu kat kita. Okey? Dia bukan ada cahaya macam Superman tu boleh keluar. Tak ada. Kucing tak ada macam tu. Alright. Jadi dia reflect balik mata kamu. Dalam mata dia tu berlaku total internal reflection, dia keluar balik cahaya tu. Contoh cikgu bagi kat sini. Ni dia tu ada suluh. Cahaya tu dia bukan Superman Dia bukan Superman.